6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar. Wal fajri wa layalin nashr. Masuk waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha. Wad duha wal laili idza saja. Masuk waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Masuk waktu asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam. Wal laili idza saja. Wal laili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang Ustaz bahas? Kami nak mendengar hadis tentang Dajjal dah lahir atau belum? Dajjal dah hadir. Mana bukti Dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahf. Hafaz 10 awal ayat. Hadis lain mengatakan 10 akhir. 10 awal, 10 akhir, elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal, 10 ujung, dari awal sampai ujung dia hafaz. 30 juzuk dia hafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Quran wal hafizah. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, ya Allah. Supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang 5 ini. Minum lah. Yang 5 ini kalau kita amalkan, insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman. Kerana waktu semakin dekat tak terasa hilang berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudhu, solat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam solat witir 3 rakaat. Supaya tidur kita sentiasa dalam wudhu dan kita sempat solat witir. Andai mati kita malam itu, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sholatul witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Nanti malam jaga, tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wudhu 2 rakaat. Solat sunatul wudhu rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat wudhu, solat sunat taubat. Solat sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Solat sunat al-hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14, elok, tak salah. Karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Hanbal dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka menghatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun. Kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh.
Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang. Zakarallah, dia berzikir mengingat Allah. Khalian di tengah malam, tak ada manusia. Fafadat ainahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu. Kerana al-waktu kasaif. Waktu ini seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia. Kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Nah, banyak yang akan ditanya nanti. Tapi Nabi bagi tahu, di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu, 4. Yang pertama, an umrihi bima afnah. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis. Rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, rumah, office, kopi, batuk, mati. Apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabus zaman. Yang kedua adalah wayang kusul ilmu semakin berkurang. Ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini. Wayang kusul ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya paham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu, asal dia pandai berbicara, dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil